Selepas Jibril alaihissalam jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi tersebut, beritahu bahawa malam ni orang Quraisy dah rancang dah untuk bunuh kamu wahai Muhammad. Kamu buat sekian. Jadi tengah hari tu waktu orang sedang berehat, waktu Kailulah, waktu sedang rehat tengah hari waktu Kailulah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah pergi ke rumah Abu Bakar. Sebab apa itu hari Abu Bakar buat persiapan, Nabi kata tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni perintah Allah dah turun, dah beritahu Nabi boleh hijrah. Segala perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun tidak diketahui oleh orang Quraisy. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan seperti biasa. Keluar rumah, pergi apa mana-mana semua macam biasa. Macam seolah-olahnya Nabi ni tidak tahu perancangan orang-orang Quraisy. Dan telah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam selalu tidur awal malam selepas solat Isyak, lalu keluar pada pertengahan malam yang akhir menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan solat tahajud, qiyamul lail. Maka Ali radhiyallahu anhu lah yang berbaring di tempat beliau pada malam itu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meyakinkan bahawa dia tidak akan ditimpa sebarang kecelakaan, yakni kematian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ni dia akan tidur awal malam. Lepas Isyak Nabi akan terus tidur, rehat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangun tengah-tengah malam untuk qiyam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan qiyamul lail di Masjidil Haram. Tapi malam tersebut yang tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidur. Nabi SAW suruh dia tidur, Nabi bagi jaminan dekat dia. Kamu tidur di katil aku ni malam ni, dan Nabi jamin bahawa Ali ni tidak akan diapa-apakan. Jadi inilah keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, dia tidur dekat Nabi ni bukan ganti untuk Nabi tidur. Duduk dekat katil Nabi ni bukan rehat untuk ganti tempat Nabi tidur, bukan. Sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni ganti tempat untuk Nabi dibunuh. Sebenarnya yang tempat tersebut perancangan orang Quraisy hendak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali ganti. Rasa-rasa kalau kita hari ni macam mana? Berani ke? Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, Nabi bagi jaminan bahawa kamu ni tidak akan diapa-apakan. Kenapa? Sasarannya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali radhiyallahu anhu ni, dia pun tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan tenang. Kenapa? Kerana bersama-sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini ialah janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika semua orang telah terlelap tidur dan malam telah sunyi, datanglah orang-orang yang telah merencanakan pembunuhan itu dengan cara sembunyi-sembunyi menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengepung dan melihat sosok tubuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang tidur di atas tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselimutkan kain selimut buatan daripada hadarul maut yang berwarna hijau. Sehinggalah mereka pun menyangka bahawa dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah mereka merasa gembira dan bangga, mulailah melakukan pengintaian, menunggu sehingga sasaran mereka itu bangun dan keluar, dan kemudian akan mereka serkap nanti. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap rancangan mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan tipu daya terhadap kamu untuk menangkap dan menyerkap kamu atau membunuh kamu, mahupun mengusir kamu, mereka membuat perancangan. Allah Subhanahu wa taala membalas perancangan mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala ialah sebaik-baik pembalas perancangan. Jadi mereka telah buat perancangan, mereka telah hendak supaya apa? Supaya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masa sembahyang tahajud nanti,
Mereka akan tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala telah tidurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah tidurkan mereka. Yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka semua tidak sedar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ambil debu-debu pasir. Nabi ambil debu pasir, Nabi letak di atas kepala mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca waja'alna min baini aydihim saddan sampai habis ayat tersebut. Nabi letak pasir-pasir ini di atas kepala-kepala mereka. Dalam keadaan mereka ni tidur nyenyak, mereka tidak sedar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada rumah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mulakan perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam lari keluar daripada Mekah menuju ke Jabal Tur. Kemudian apabila Nabi telah jauh pergi, akhirnya mereka pun tersedar. Orang-orang Quraisy yang kepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedar. Mereka tengok atas mereka ada debu-debu pasir. Mereka pun hairan. Macam mana boleh semua orang tidur? Semua orang tak perasan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada rumah mereka. Nabi telah keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah nampak debu tersebut, mereka menyangkakan, ini macam mana boleh semua orang keluar ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Jangan-jangan Muhammad ni dah lari keluar. Mereka rasa macam gitu. Jangan-jangan Muhammad ni dah lari keluar daripada rumah ni. Akhirnya apa? Akhirnya mereka telah pecah masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pastikan betul ke Muhammad ada lagi. Jadi bila mereka masuk, mereka tersedar, mereka masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat nampak Nabi sedang tidur dengan berselubungkan selimut, kain selimut daripada hadarul maut berwarna hijau. Mereka pun rasa lega. Oh, tak apa, Muhammad ni ada lagi, tengah tidur. Muhammad tengah tidur. Mereka suka, gembira. Oh, bukan, Muhammad tak lepas lagi. Dan mereka buat persiapan untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka buka je selimut tu, mereka nampak Ali radhiyallahu anhu sedang berbaring di atas katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun telah tanya kepada Ali, mana Muhammad? Dan Ali beritahu, aku tak tahu mana Muhammad. Aku kat rumah ni seorang-seorang. Aku berada kat rumah ni seorang diri, aku tak tahu kat mana Muhammad. Muhammad dah pergi dah keluar dah. Sedangkan mereka nampak, mereka ni lepas isyak mereka nampak Nabi masuk rumah. Tapi bila masa Nabi SAW keluar daripada rumah, mereka tidak nampak. Kerana itulah ada sifat ahli batil. Ahli batil ni, mereka ni sentiasa nak buat satu perancangan untuk gagalkan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perancangan Allah Subhanahu wa taala itulah yang pasti akan berlaku. Maka pada waktu pagi mereka dapati Ali radhiyallahu anhu di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menangkapnya dan mengutarakan kepadanya beberapa soalan tentang keberadaannya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni lepas tu mereka dah yakin dah bahawa Ali radhiyallahu anhu ni, mereka yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dekat rumah. Tapi mereka tunggu sampai pagi, akhirnya mereka jumpai lah Ali radhiyallahu anhu. Bila dapatkan ke Ali radhiyallahu anhu, ditanya Ali, siasat Ali. Macam mana Ali boleh berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali telah menjawab, aku tidak tahu. Ia kemudian dipukul dan diseret ke Kaabah, lalu diserkap sehingga beberapa saat agar mahu membuka mulut. Dia telah ditangkap, dipukul, diserkap supaya apa? Supaya beritahu kepada mereka di manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap tidak memperolehi apa-apa jawapan, apa-apa maklumat daripada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pandangan mereka dan mereka tidak menyadari. Berlalulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian selanjutnya melalui pintu kecil daripada rumah Abu Bakar, mereka berdua keluar sehinggalah tiba di Gua Sur yang jaraknya lebih kurang 5 mil daripada arah Yaman, ini selatan Mekah, sebelum terbit fajar.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai dekat Gua Zur ni sebelum subuh. Nabi telah keluar pada malam hari daripada rumah pada malam hari, pergi ke rumah Abu Bakar, daripada rumah Abu Bakar ikut pintu belakang pergi ke Gua Zur, sampai ke Gua Zur ni sebelum terbit fajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duduk di Gua Zur selama berapa lama? Selama 3 hari. 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Gua Zur. Ketika telah tiba di gua, masuklah Abu Bakar terlebih dahulu. Sehinggalah jika di dalamnya ada sesuatu bahaya, maka akan mengenai dirinya dan tidak akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Gua Zur sebelum Nabi masuk, Abu Bakar cek dulu. Cek keselamatan Nabi, ada binatang pemisa atau sebagainya. Abu Bakar telah nampak ada banyak lubang-lubang. Takut binatang berbisa ada dalam tu, Abu Bakar telah koyakkan kain dia. Kain yang dia pakai tu dia telah koyakkan sikit tutup lubang. Koyak lagi tutup lagi lubang. Koyakkan kain lagi tutup lubang. Sampai semua lubang-lubang di dalam gua tu ditutup dengan kain Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tinggallah satu lubang saja. Tinggal satu lubang tu dah tak ada kain dah nak tutup. Dah tak ada kain nak tutup, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dia telah tutup lubang tersebut dengan kaki dia. Lubang tersebut ditutup dengan kaki dia. Bila dia tutup dengan kaki dia, maka dia pun panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh masuk untuk berehat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Gua Zur ni, maka Nabi pun telah lenakan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam di paha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam keadaan Nabi sedang berehat ni, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tak nak ada benda pun yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu rasa sakit seperti dipatuk oleh ular di kaki dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu rasa seperti dipatuk ular di kaki dia. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masa sama sakit, dalam masa yang sama tak sampai hati, tak sanggup nak ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Bakar radhiyallahu telah menahan kesakitan, sampailah akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menitiskan air mata dia ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila air mata Nabi sallallahu telah jatuh ke wajah air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu telah jatuh ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terbangun daripada tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa telah berlaku? Apa telah berlaku wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku rasa kat kaki aku ni macam kena patuk dengan ular. Seolah-olah dia bisa ular ni dah masuk dekat kaki aku. Tapi aku ni tak sampai hati nak kejut engkau wahai Rasulullah, tak sampai hati nak bangunkan engkau wahai Rasulullah, tak sampai hati nak ganggu engkau wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW bila dengar macam itu, Nabi telah tengok, telah tarik kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tengok, Nabi SAW telah sedut bisa, dan Nabi SAW telah letakkan air liur Nabi SAW di bekas gigitan ular tersebut, yang mana akhirnya dengan berkat air liur Nabi SAW, sakit yang dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu telah hilang. Begitulah cintanya sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Biar saya sakit tak apa, jangan Nabi sakit. Biar saya mati tak apa, jangan Nabi SAW apa-apakan. Itulah cintanya mereka kepada Nabi SAW.